Tak ingat pusat pula. Kacau okey. Tak ganggu. Tak nampak. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-179 dalam surah Al-A'raf yang bermaksud, dan sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan juga manusia, kerana mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternakan. Maka itulah golongan orang-orang yang lalai. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Pengerusi Surau Ad-Diniyah
yang juga pengerusi bagi Pusat Tahfiz Ad-Diniyah, juga seluruh jawatankuasa bagi kedua-duanya yang berusaha meletakkan rumah Allah Ta'ala ini dan tahfiz ini berada dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan yang terbaik, yang sentiasa sempurna bagi sesiapa sahaja pada jemaah melaksanakan ibadah, membawa diri masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam yang memimpin sebentar tadi solat berjemaah maghrib kita semua, dan bersama beliau Tuan Muazzin yang mendahului peranan mengalunkan azan, mengajak para jemaah bertandang ke rumah Allah Ta'ala ini. Juga seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat, termasuk anak-anak tahfiz Ad-Diniyah, yang mudah-mudahan semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membolehkan tuan-tuan, perempuan, anak-anak sekalian beroleh keampunan dan keredaan, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur sebesar-besar syukur saya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini dapat hadir untuk bersama dengan jemaah sekalian dalam memenuhi penjadualan yang diberikan, pertanggungjawabkan kepada saya memimpin kuliah maghrib, yang mana insya-Allah Ta'ala malam ini merupakan kesinambungan perbincangan daripada apa yang telah pun kita bincangkan sebelum PKP yang lalu. Jadi dah lama sangat jemaah sekalian kita meninggalkan perbincangan dalam kitab Taubat dan liku-likunya yang disusun dikarang oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pertemuan pertama saya dengan jemaah sekalian seusai PKP yang lalu baru sekali membincangkan berkenaan dengan perkara yang saya ingat lagi masa itu jemaah sekalian, ialah berkenaan dengan musibah. Konsep musibah, bagaimana kita orang beriman diberikan tanggungjawab untuk menangani musibah berpandukan pedoman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertemuan yang kedua sepatutnya berlangsung, saya tak dapat hadir, ada masyarakat kekangan tak dapat dielakkan. Dan yang ketiga pada Ahad baru ni pun tak dapat hadir disebabkan oleh khabarnya pihak sistem di surau belum bersedia. Jadi itulah akhirnya saya diberikan peluang untuk hadir pada malam ini bagi menggantikan jadual pada Ahad yang lalu. Jadi mudah-mudahan jemaah sekalian, dengan apa yang kita atur, pihak surau atur dengan sebaik mungkin ini, mudah-mudahan memberikan segala yang terbaik kepada kita semua dalam menginfakkan masa kita bersama jemaah sekalian untuk tujuan yang baik ini, dan diangkat insya-Allah pertemuan ini sebagai satu amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nilai yang terbaik sebagai kita ni hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Muslimin sidang jemaah sekalian, insya-Allah pertemuan kita saya sebutkan tadi akan menyambung perbincangan dalam kitab Taubat, iaitu pada muka surat yang ke-19. Betul anak-anak? Ustaz pun tak ingat lama tinggal. Betul lama ada. Tuan Haji Khairul ada catatan. Okey, di situ pada muka ke-19 kita akan sama-sama jemaah sekalian, anak-anak sekalian, membincangkan berkenaan dengan satu tajuk yang ditulis oleh Imam Ghazali, iaitu adakah perbuatan hamba itu menurut pilihan sendiri. Bermaksud bahawa adakah perbuatan kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang Khalik ciptakan ini, adakah pilihan kita? Perbuatan kita, perilaku kita jemaah sekalian, adakah ianya pilihan kita ataupun perancangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jemaah muslimin sekalian, termasuk anak-anak tahfiz, perkara ini sebenarnya perkara yang besar, satu perbincangan yang besar yang sebenarnya mengajak kita untuk menilai banyak perkara. Yang paling besar jemaah sekalian, anak-anak sekalian, ialah berkenaan dengan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdepan dengan Allah sebagai Khalik, pencipta kita. Jadi bila mana kita berbicara soal perbuatan kita, perbuatan perbuatan hamba yang bukan kosong, yang mana ia akan dinilai oleh Khalik, oleh Allah Ta'ala untuk diadili di akhirat besok.
Jadi bila begitu keadaan, ianya akan memberikan nilai kepada kita. Jadi kalau memberi nilai kepada kita, di sana kita yang sebenarnya, ini jawapan yang saya beri awal-awal jemaah sekalian, yang sebenarnya mencorakkan perbuatan kita. Cuma di sana kita kena akur bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khaliq yang maha segala-galanya itu merencana yang terbaik untuk kita, merencana perkara yang bernama perancangan sejak azali yang paling sempurna untuk kita. Sebab dia Khaliq, dia Allah. Bila Allah, dia tak macam kita. Kita jemaah sekalian contoh, saya belum masuk lagi ni, baru nak buka mukadimah. Kita contoh jemaah sekalian, ada perancangan Pusat Tahfiz Adiniyah, Surah Adiniyah, ada perancangan. Tapi kita kena akur, tak rapi. Sebab apa tak rapi? Nampak perubahan. Waktu saya tinggal di BBS 2A dulu, surau tak macam ni. Hari ni surau dah beza sangat. Kalau saya pertama kali datang ke surau Adiniyah ni, tengok yang macam ni, saya kata apa? Lain macam. Lain macam. Memang hebat. Sebab tak pernah tengok yang lama dulu. Cik Sufian, Cik Afian, kita berjiran. Tak pernah tengok yang lama dulu macam mana keadaan, macam rupa dia. Tengok yang sekarang, Masya Allah, terbaik, hebat, luar biasa. Masuk pun dah gerun. Dengar cerita PA system ni baru, belum rasmi lagi. Kapek pun baru, segalanya baru. Jemaah sekalian. Jadi poin saya jemaah sekalian, bahawa ada perubahan. Dulu Tahfiz Adiniyah bukan macam ni anak-anak, lain. Tempat tinggalnya kat bawah tu, bangunan L shape. Tempat dulu kami dia main pingpong situ. Berubah jadi asrama Tahfiz Adiniyah. Kemudian buat bangunan macam ni, baru sempurna. Sebab apa? Kita ni manusia. Tuan Haji Zul merencana dah cukup baik dah, tapi kekal sebagai perancangan manusia. Dia terbatas kepada kesempurnaan, tak mampu nak sempurna. Jadi melalui tempoh yang pelbagai, akhirnya menjadikan hasil yang macam ni. Yang macam ni sebenarnya tak pernah fikir pun 10 tahun lepas akan jadi macam ni. Tapi berlaku juga akhirnya. Sebab apa? Kita melalui tempoh perancangan sebagai manusia. Poin saya nak sebut jemaah sekian, anak-anak sekian, bahawa Allah Ta'ala tak macam tu. Sebab dia Khaliq, dia Allah yang maha berkuasa. Dia rencana tu dah sempurna, dah lengkap dah. Daripada kita di alam roh sampai kita besok akan mati kembali kepada dia. Dah cukup lengkap dah segala-galanya. Jadi yang akan menjadi penentu kepada perubahan dan sebagainya, ataupun penentuan kepada corak hidup duniawi kita, kita yang mencorakkan dia. Tapi di sebalik itu dah ada perancangan rapi oleh Allah Ta'ala dengan prasarana, dengan kemudahan, fasilitis yang akan kita gunakan untuk mencorakkan hidup kita. Situ sebenarnya dia punya rumusan kepada persoalan, adakah kita ni akan menguruskan hidup kita dengan pilihan kita di sebalik adanya Allah yang mengatur segala yang paling sempurna untuk kita sebagai hamba dia. Jadi jemaah muslimin, anak-anak sekalian, terlihat kepada apa yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab ini. Imam Ghazali memulakan tulisan dengan menyebut, dengan menulis, jika engkau mengatakan bukankah sang hamba itu mempunyai pilihan dalam perbuatannya dan peninggalannya, maknanya dalam apa yang dia buat, dalam apa yang dia tak buat, yakni keengganannya. Jawab kami, memang benar. Memang benar maksudnya apa jemaah sekalian? Memang benar bahawa hamba, yakni kita, ada pilihan dalam apa yang kita laksanakan, kita lakukan. Kita ada pilihan nak buat ke tak nak buat. Itu maksud dia. Nak terus ke nak tinggalkan dan sebagainya. Itu pilihan kita. Sebab Imam Ghazali kata apa? Memang benar. Ia pun, itulah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali menyambung, hadirin sekalian, dan itu pula tiadalah menyalahi apa yang kita katakan, bahawa kesemua tindakan hamba itu dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali, hadirin sekian, bahawa walaupun kita dikatakan ada pilihan, kita punya pilihan terhadap perbuatan kita, tetapi di sana kita ini sebenarnya terikat dengan apa yang direncana
dirancang, diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali pun menguraikan jemaah sekalian, kata beliau, bahkan pilihan itu sendiri pun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai kepada poin dia. Okey. Maksudnya apa je hadirin sekalian? Bahawa yang dikatakan bahawa kita ini terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, pilihan yang kita ada, nak jadi baik ke, nak jadi jahat ke, contoh kan, nak main surah ke, nak pi sebut pula nama tu, nak pi kedai makan ke, nak sebut nama je, tak boleh sebut nama, bahaya kan, nak main surah ke, nak pergi makan ke, macam inilah maksudnya, tu pilihan kita. Itu maksud dia. Tapi kata Imam Ghazali, hadirin sekalian, pilihan itu pun ciptaan Allah. Pilihan-pilihan, nak mari sini, nak pergi kedai makan, contoh kan, itu pun ciptaan Allah. Sebab apa? Tengok apa yang Imam Ghazali kata apa. Sedang sang hamba itu terpaksa dalam pilihan yang dimilikinya itu, maka apabila Allah Ta'ala menciptakan tangan yang sihat dan menjadikan pula makanan yang lazat dan menjadikan keinginan kepada makanan itu untuk mengisi perutnya dan menjadikan pengetahuan ataupun ilmu dalam hati sang hamba itu yang bakal mengenal bahawa makanan itu akan memuaskan keinginannya, kemudian Allah menjadikan lintasan-lintasan hati yang bertentangan bahawa apakah pada makanan itu ada mudarat atau bahaya, sekalipun kendati pun itu sekalipun ia akan memuaskan keinginan manusia. Dia faham jemaah sekalian? Maksudnya ialah bahawa kata Imam Ghazali rahimahullah, yang dikatakan kita ini terikat dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala dalam kita membuat pilihan untuk urusan hidup kita, ialah Allah beri kita prasarana untuk buat pilihan. Tadi saya buat contoh jemaah sekalian, kita nak berjalan, nak menapak ke surau ke, nak pergi ke kedai, masih ni contoh kan? Kita punya pilihan, tapi terikat dengan perancangan Allah. Sebab apa? Pilihan kita itu pun, kata Imam Ghazali, perancangan Allah. Boleh menapaknya kita, berjalannya kita sebab kita ada kaki, dan sebelum kaki itu digerakkan kita ada akal, kita fikir dulu. Itu dia maksud dia. Jadi situ yang dikatakan ialah perancangan Allah SWT. Allah dah beri dah pada kita, dia beri akal pada kita, beri kaki pada kita, tapi tak cukup lagi jemaah sekalian, kena ada mata pula. Mata buta nak berjalan payah, kena mata yang celik. Mata pun pilih yang apa, mata pun pemberian Allah Ta'ala kan? Maknanya dalam kita memilih jemaah sekalian untuk dengan kaki tadi, dengan akal tadi, dengan mata tadi bergerak ke sana kemari sebagainya, itu ialah di sebalik itu ada perancangan Allah untuk kesempurnaan kita. Tetapi kita manusia ni yang membuat pilihan dengan apa yang Allah rencanakan itu, nak jadikan ianya baik ataupun tak baik, amal soleh ataupun amal toleh, amal yang beri pahala ataupun beri dosa pada kita. Kita yang akan mencorakkan. Situ maksud dia. Boleh faham je mas kan? Sebab itu akhirnya dengan sebab itu kita ada kesudahan. Di sebalik perancangan Allah itu kita ada kesudahan. Apa dia? Kesudahan yang namanya ialah syurga ataupun neraka. Kalau tak perlulah kalau gitu. Kalau bukan begitu keadaan. Sebab Allah dah beri pilihan, beri peluang pada kita, kita menentukan. Gitu maksud dia. Seperti saya bawakan tadi jemaah sekalian dalam mukaddimah ayat 179 surah Al-A'raf. Kata Allah Ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kan? Allah Ta'ala kata apa? Ramai dari kalangan jin dan juga manusia akan mengisi neraka jahanam. Pasal apa? Pasal mereka ni Allah Ta'ala beri mereka prasarana, facilities, apa dia, akal, tapi mereka tak gunakan akal untuk fikir benda yang baik. Maka akhirnya mereka buat dosa. Bila buat dosa, himpunan dosa yang banyak akan menyebabkan masuknya manusia yang buat dosa tadi neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Itu maksud dia begitu. Jadi kita yang menentukan sebenarnya. Ini sebagai rumusan.
untuk mudah kita faham. Sebab kalau kita baca panjang ni, hadirin sekian, kadang-kadang pening juga. Tulisan macam ni kita baca-baca pening terlelap sebab tak faham. Kan susah nak faham. Tapi tak apa. Saya cuba ringkaskan untuk beri faham dalam bentuk rumusan. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali rahimahullah berkenaan dengan yang dikatakan pilihan kita. Cuma di sini ada perincian-perincian dengan contoh dan sebagainya yang akan memberikan nilai tambah faham kepada kita. Jadi saya ulang balik hadirin sekian, bahawasanya di situ kita boleh faham tentang bagaimana kita sebenarnya Allah Ta'ala beri pilihan, yang mana pilihan itu pun saya ulang balik merupakan perancangan Allah. Sebab itu hadirin sekian, bila manusia ini Allah berikan akal, itu ialah perancangan Allah. Dan kerana Allah beri akal, adanya syurga neraka untuk kita. Sedangkan makhluk yang Allah tak beri akal, tidak ada macam tu. Contoh di luar tu ada kucing. Kucing tak macam kita endingnya. Dia habis-habis gitulah. Selesai bagi dia. Sebab apa? Allah tak berikan dia akal. Lepas tu kata ulama kan contoh, pada seekor kucing, tuan-tuan, anak-anak, nak buat pahala dengan kucing boleh, nak buat dosa dengan kucing boleh. Seawal-awal pahala dengan kucing, jangan marah kucing. Contoh kucing tu makan makanan kita, jangan marah kat kucing. Bengong kucing ni makan nasi aku. Yang bengong siapa? Kita. Kucing tak ada akal, memang dia makan nasi orang. Pandang orang sebelah pula. Yang kita ambil barang orang tu yang bengong sebenarnya. Sebab kita ada akal. Itu maksudnya begitu. Itu kata ulama, dengan kucing tu sendiri kita dapat pahala. Dengan binatang yang tiada kesudahan macam kita tu, sebab dia tidak ada akal sebagaimana adanya kita akal tadi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hadirin sekian, anak-anak sekian, sambung lagi. Imam Ghazali menulis, apakah tiada memakan makanan itu ada halangan yang sama batasnya dengan memakannya atau tidak. Ini sekadar untuk menambahkan faham. Dia buat contoh-contoh yang kalau kita baca sekali pandang sekali imbah, tuan-tuan, anak-anak sekian susah nak faham ni. Tu kena ulang-ulang baca. Tak apalah, saya cuma go through, baca sambil lalu, dapat baca apa tulisan Imam Ghazali. InsyaAllah saya berada tadi mudah-mudahan memberikan faham kepada kita. Tambahan lagi daripada Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan pengetahuan ilmu yang mengatakan bahawa memakan makanan itu tiada berhalangan. Maka sesudah terkumpul semua dalil dan hujah ini, barulah bulat keinginan untuk mendorong untuk memakannya. Jadi bulatnya keinginan sesudah teragak-agaknya lintasan hati yang bertentangan itu, dan sesudah timbulnya keinginan kepada makanan itulah yang dinamakan sebagai pilihan. Dan pilihan ini mestilah berhasil ketika tersempurna semua dalil dan hujah-hujahnya itu. Faham jemaah sekalian? Hadirin sekalian, bahawa kita yang buat pilihan, kata Imam Ghazali sebagai contoh kat sini, untuk makan, sebenarnya bermula dengan apa yang Allah dah beri pada kita. Ulang balik kenal makanan, kita ada akal. Mana makanan halal, mana makanan haram. Pergi kepada selera pula, kita ada lidah. Lidah tempat merasa, kita nak yang macam mana, sesuai dengan selera kita lah. Suka manis, makan yang manis. Suka masin, makan yang masin. Pilihan kita lagi. Tapi yang itu asal mula dengan pemberian Allah, perancangan Allah. Mana lidah pula, tadi akal, memilih mana haram, mana halal, dan sebagainya. Kemudian nak pergi beli, contoh, kita tengok kemampuan kita, nak murah, nak mahal, dan sebagainya. Itu semua, kata Imam Ghazali rahimahullah, ialah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita akhirnya membuat pilihan dengan apa yang Allah telah sediakan untuk kita. Akhirnya kita pun makan. Situ maksud dia. Boleh faham tuan-tuan anak-anak sekalian? Kita pun sama lah. Kita pun sama dalam hidup kita. Saya dah sebut tadi di awal, kita yang menentukan, yang memilih ke arah mana kita, berpandukan segala perancangan Allah Ta'ala yang sedia ada untuk kita. Jadi kita ni, contoh yang lain,
Allah hadirkan kita ke muka bumi ini sebagai manusia yang sempurna. Kita boleh berjalan, ada kaki, boleh melihat, ada mata, boleh fikir baik buruk, ada akal. Maka gunakan perancangan Allah Ta'ala itu untuk kita buat pilihan. Nak jadi apa? Orang baik ke orang yang tak baik? Nak jadi orang yang soleh ke orang yang tak soleh, yang toleh? Pilihan ada pada kita. Sebab itulah di akhirnya kita akan sulang balik, akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di syurga ataupun di neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey jemaah sekalian, sambung lagi. Apabila berhasil kebulatan keinginan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kepadanya, barulah ketika itu tangan yang sihat bergerak ke arah makanan tanpa teragak-agak lagi. Kerana sesudah adanya kesempurnaan keinginan dan kekuasaan itu, barulah berlaku perbuatan tanpa ada halangan lagi. Kemudian berlakulah pergerakannya, dan pergerakan itu berlaku dengan diciptakan oleh Allah sesudah berhasilnya kekuasaan dan kebulatan keinginan, dan kedua-duanya juga dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, payah baca. Boleh faham je Herod? Tak faham. Saya setuju kalau tak faham. Kalau faham memang boleh. Anda nak faham tak? Tak faham. Semua sepakat tak faham. Sebab kalau faham pelik. Memang payah nak faham. Sekali baca memang payah nak faham. Kan? Saya baca pun terguling-guling baru faham. Kan? Sebab pertamanya nak memahami susunan bahasa dia. Sebab tu bila mana kita memahami tulisan-tulisan daripada sesiapa saja menulis, tambah-tambah ulama muktabar macam ini, hadirin sekian, pertama letakkan dulu dalam diri kita penyerahan diri kepada Allah, untuk Allah bantu kita boleh faham apa kita baca. Kalau tak akan faham. Sebab apa? Pertamanya, aras tulisannya tinggi. Yang kedua, gangguannya besar. Faham hadirin sekian? Anda nak boleh faham tak? Arasnya tinggi sebab dia bukan majalah lawa. Ni kitab yang tulis Hujjatul Islam Imam Ghazali. Pertama, dia kena faham tu. Dia bukan majalah URTV ni, bukan mangga ni. Bukan majalah hiburan, bukan. Ini bukan Facebook, ini kitab. Facebook senang baca kan? Tengok pun dah faham kan? Tengok gambar pun dah faham. Gitu. Belum baca lagi, tu Facebook lain. Ini kitab. Yang kedua, gangguannya besar. Baca Facebook kita dibelai. Dibelai untuk mudah faham. Siapa belai? Musuh Allah, musuh kita. Iblis laknatullah. Dia belai kita, dia tiup pada kita pujuk rayu dan sebagainya. Faham. Kita pun seronok. Bila faham seronok kali baca Facebook sampai tak sedar. Macam-macam dia belum buat lagi kan. Solat belum, makan belum dan sebagainya. Setuju anak-anak? Tu yang balik cuti lama-lama tak menghafal Quran tu tak? Dia pegang handphone sampai habis bateri. Tak perasan, tak sedar. Sebab apa? Mudah faham. Diberikan kefahaman yang mudah oleh iblis laknatullah. Tapi kalau baca macam ni, taubat lahum, bahasa mudah, akan payah nak faham. Pasal apa? Iblis bisikkan, dia kata apa? Kau tak akan faham. Tak payah baca lah, tutuplah kitab tu. Tidur lagi baik. Kan? Sebaik dalam surah depan reha, depan kitab, tak boleh tidur. Kau tak nak tidur kita. Payah tuan-tuan, anak-anak sekian. Inilah kitab. Tu belajar ni macam tu. Tapi di pihak saya yang pegang amanah, cuba setakat yang mampu, sebelum menyampaikan apa yang ditulis, dah sebut tadi, biarlah payah dulu tak apa. Baca, ulang baca dan sebagainya, terguling-guling, tak kisahlah. Yang penting faham, kemudian sampaikan. Akhirnya untuk kita sama-sama faham. Tu saya sebut tadi jadi kalau sekali baca tak faham tu standard dah. Tu biasa. Kalau belum baca dah faham tu luar biasa. Belum baca dah faham, bukan ada. Tu luar biasa. Kan? Okeylah, balik pada asal. Jadi apa yang kita bincang tadi adalah berkenaan dengan kita ini terikat dengan perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan, memberikan segala fasilitas, prasarana, kemudahan
ciptaan dia kepada kita untuk kita melakukan sesuatu untuk akhirnya menatijahkan bahawa perbuatan kita ialah pilihan kita. Pilihan kita terikat dengan perancangan Allah. Kenapa? Memilih nak buat sesuatu dengan kemudahan yang Allah berikan pada kita. Itu rumusan dia. Akalnya, matanya, tangannya, kakinya, telinganya, mulutnya dan sebagainya. Itu yang kita corakkan dengan apa yang Allah sediakan untuk kita. Itu maksud dia. Hadirin sekian. Okey, sambung lagi. Okey, kat mana tadi? Sedang kebulatan keinginan itu berhasil sesudah datang pengakuan daripada nafsu syahwat dan adanya pengetahuan tentang tiadanya halangan-halangan, dan kedua-duanya juga dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tingginya akan ilmu yang Imam Ghazali sampai pada kita. Dia kata apa? Keinginan kepada kita, contoh ni pasal makan. Tentang makan, pilihan nak makan. Dia kata apa? Bulat keinginan berhasil selepas adanya pengakuan daripada nafsu. Makan dengan nafsu. Tak ada nafsu tak boleh makan. Makan dengan nafsu. Malaikat tak makan kan? Sebab apa? Tanpa nafsu. Gitu. Kita makan sebab ada nafsu. Makan banyak, nafsu lebih. Itulah cerita dia. Tak nafsu. Okey. Jadi nafsu pun ciptaan Allah Ta'ala juga, perancangan Allah Ta'ala juga. Jadi kata Imam Ghazali, itu semua ialah daripada apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Akan tetapi setengah ciptaan-ciptaan ini bergantung kepada ciptaan-ciptaan yang lain secara teratur sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala pada penciptaannya. Dan tentulah engkau tiada akan mendapat perubahan terhadap ketentuan Allah Ta'ala itu, sesuai dengan bunyi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-62. Bermaksud tiada engkau akan dapati ketetapan Allah Taala itu berubah. Itu maksud dia. Kan Allah dah tentu dah pada kita yang tadi tu, akan tak berubah dah. Lahirnya kita, lahirnya seorang manusia bernama Az-Zahari bin Ibrahim. Dia ada mata, ada telinga, ada mulut, ada kaki, ada tangan sempurna, tak cacat. Itu perancangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rancang begitu. Maka itu maksud dia. Dan apa yang berubah? Yang berubah Az-Zahari itu sendiri bila dia hidup dekat muka bumi ni, masa dia boleh buat pilihan nak jadi apa, baik ke jahat, ahli syurga ke ahli neraka. Situ tempat dia memilih kehidupan dia. Jadi yang kita sebut tadi, terbincang tadi, ialah pilihan yang dibuat oleh manusia bernama Az-Zahari itu ialah dengan ciptaan yang merupakan perancangan rapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dia. Dia buat mana bila mana perbuatan dia, pilihan dia itu perbuatan dan pilihan yang menepati kehendak Allah untuk jadikan dia sebagai hamba yang soleh, maka dapat pahala yang banyak, bawa ke akhirat, dapat syurga. Itu bahasa mudah dia. Tapi kalau dia memilih untuk buat tak baik, dapatlah dosa yang banyak, dihimpun, mati besok masuk neraka. Gitu sudahnya. Ni dalam bentuk yang mudahlah kita faham. Sebab apa? Di peringkat Allah SWT tak berubah. Tak berubah maksudnya apa yang dirancangkan untuk kita. Yang itu yang kita kena faham. Bermaksud bahawa tadi, ulang balik, ialah perbuatan kita ialah pilihan kita, tetapi tergantung dengan perancangan yang mutlak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Situ. Sekali lagi kot. Kemudian Imam Ghazali menulis, jemaah sekalian, Allah tiada menciptakan gerakan tangan yang dapat menghasilkan tulisan yang begitu baik sebelum dijadikan pada tangan itu suatu sifat yang dinamakan qudrat, yakni kemampuan, dan juga sebelum dijadikan padanya hayah, yakni kehidupan, dan sebelum dijadikan iradah majzumah, iaitu kemahuan yang pasti. Maksudnya apa, hadirin sekian? Tangan kita sebagai contoh, kata Imam Ghazali, buat sesuatu itu tidak akan terhasil perbuatannya
kecuali dengan kemampuan, dengan kehidupan, dengan keinginan yang pasti yang Allah telah pun sediakan untuk tangan berkenaan. Itu semua Allah yang tentukan. Boleh faham kot saya kata? InsyaAllah boleh faham kan? Ni jauh sekali lah, jauh sangat yang Imam Ghazali sampaikan kepada kita. Contoh bagaimana perbuatan kita ini adakah terikat dengan Allah. Maksudnya ya, sebab apa? Sebab tangan tu sendiri kalau Allah tak atur, tak akan berfungsi. Tangan semata-mata lah kaku je. Tapi dengan tangan itu Allah Ta'ala berikan kemampuan. Itu maksudnya. Dia ada kemampuan, dia boleh diguna pakai, dia ada daya, dia boleh pegang dan sebagainya. Itu maksud dia. Dan tangan tu pula terikat dengan badan yang ada kehidupan. Kalau tangan tu ada tapi pada jasad yang mati, tak ada fungsi juga. Terkulai tangan tu, tak ada buat apa. Itu maksud dia. Dan juga kata Imam Ghazali, adanya iradah, kemahuan, yang mana itu datang daripada perancangan Allah SWT, yang mana ianya datang daripada dalaman kita, nafsu kita, akal kita dan sebagainya, yang terhimpun menghasilkan iradah, kemahuan yang akhirnya mendorong kepada pergerakan tangan. Hebat anak-anak. Suatu kita nak tutup kot. So itu kan, bila kita kembali kepada apa yang terhasil dalam hidup kita manusia, kita balik kepada asal, maknanya perkara asas semuanya sama aja. Contoh anak-anak, contoh kalau orang katalah, tak apalah dia tahfiz, dia budak tahfiz, ada niat, memanglah dia baik. Balik pada asal. Apa beza anak tahfiz dengan yang bukan tahfiz? Beza kat mana? Dari segi ni kita bincang ni, dari segi perancangan Allah, ada beza tak? Anak tahfiz ada tandur ke? Tak ada, sama orang lain. Apa beza? Apa beza? Tak ada beza kan? Nak ceritanya tentang pilihan. Kita ni buat pilihan. Cuba nyatakan apa beza dia. Anak-anak sekian, ada beza. Cuba nyatakan perbezaan dengan yang orang lain yang bukan tahfiz. Ada beza? Ada beza? Orang lain ada mata, awak pun ada mata juga. Mulut sama-sama ada mulut, akal sama-sama ada akal. Apa bezanya? Tak ada beza. Jadi apa yang membezakan anak-anak semua menjadi pelajar tahfiz pada hari ini, boleh hafal Quran, dengan mereka yang tak jadi pelajar tahfiz? Apa beza dia? Ni kita bincang sekarang ni. Apa beza dia? Bezanya ialah pilihan yang anak-anak buat untuk memanfaatkan perancangan Allah yang Allah dah berikan itu. Pilihan nak guna akal untuk apa? Pilihan nak gunakan keupayaan menghafal untuk apa? Pilihan nak menggunakan mulut untuk apa? Dan sebagainya. Sebab tu orang yang tak pilih nak menghafal Quran, dia pilih yang lain, dia boleh buat cara dia. Dia hafal lagu, jangan, dahsyat. 10 lagu lekat dalam kepala. Dia dengar lagu, salah orang sebut, dia boleh tegur, salah lagu tu. Dia hafal. Contoh, kan? Maknanya sama juga dia gunakan memori dia. Allah Ta'ala beri, sama, tak ada beza pun. Sebab tu bila kita faham begitu, anak-anak pun dah faham, tuan-tuan semua faham, bahawa kita sebenarnya yang mencorakkan diri kita untuk untuk mendapatkan penghasilan, natijah dalam hidup kita. Tu saya nak kaitkan dengan ayat tadi tu, ayat 179 surah Al-A'raf tadi. Kita ke neraka ke syurga ke, sebab kita yang menentukan hidup kita dengan 3 prasarana, facilities yang Allah berikan pada kita. Kata Allah Ta'ala, akal ataupun hati, kemudian mata, kemudian telinga. Gunakanlah. Guna baik dapat baik, tak baik tak baiklah akhirnya. Itu maksud dia. Jadi kita yang mencorakkan situ. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila di akhirat besok kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi, kan? Yang telah sebut tadi siapa? Macam binatang, kal an'am. Ulaika kal an'am balhum adall, ulaika humul ghafilun. Orang yang lalai, yang rugi dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka hidup macam binatang. Pilihan mereka nak jadi macam binatang. Allah tak suruh.
Beri macam manusia dah, tapi nak beri jadi macam binatang, ikut nafsu sangat dan segala-galanya, kan? Situ. Jadi bila kita faham demikian, tuan-tuan, para jemaah sekalian, anak-anak sekalian, akhirnya dapatlah kita kembali memuhasabah untuk mencorakkan diri kita menjadi orang yang baik ataupun sebaliknya. Sebab apa? Pilihan di tangan kita. Dan di akhirnya, anak-anak, tuan-tuan, jemaah sekalian, saya nak kongsikan satu cerita, satu pengalaman, perkongsian akhir kehidupan kita, manusia yang punya pilihan. Hari ni hari Rabu, Ahad baru ni saya, mungkin tuan kenal kau hamba Allah ni, saya tak pastilah, sebab tak jauh pun, Selayang juga, di apa nama tu, Haji Aziz mana? Haji Aziz, Desa Bakti Haji Aziz. Kenal Haji Yusof? Tak kenal. Haji Yusof bin apa saya lupa dah. Begini saya nak ringkaskan cerita kisah beliau. Saya berkuliah di situ sebulan sekali juga. Kuliah subuh bulanan hari Ahad yang ke-3 pada setiap bulan. Kuliah baru ni saya jeling-jeling belah kanan saya, sebab dalam kuliah ni, sesi kuliah mana-mana tempat pun samalah, surau masjid sama je. Kedudukan jemaah ni dia tak banyak berubah. Gitu. Nak pandang Haji Khairul, tengok kiri, nampak dah dia. Di situlah. Kan? Haji Amin tak ada. Tahulah, memang tak ada, kasi tak ada lah tu. Tempat dia tempat yang memang dah jadi macam tempat yang dah di booking lah. Siang-siang. Gitu. Jadi saya pandang belah kanan, jeling je, tak nampak pun. Sebab apa? Haji Yusof duduk atas kerusi. Dia sakit kaki dah lama, dia kencing manis. Duduk atas kerusi, ada 2 kursi. Duduk satu, letak kaki satu, 2 kursi. Jeling belah kanan tak nampak. Tapi saya dah kuliah dah, saya teruskan lah kuliah saya. Sampai ke akhir dah tutup semua sekali. Tengah-tengah duk tutup kitab, masuk dalam beg, datanglah jemaah. Tanya saya, Ustaz tahu tak apa cerita Haji Yusof? Saya belum tanya lagi, ingat nak tanya, tak nampak, tak ada dia. Saya kata tak tahu, ingat nak tanya juga ni. Tunggu nak habis kuliah nak tanya. Dia kata, apa Ustaz, tak maaf lah, kami pun tak sempat nak beritahu. Apa dia? Haji Yusof dah meninggal dunia pada minggu lepas, baru seminggu dah meninggal dah. Saya pun terkejut, innalillah, akan terkejut. Jadi dia kata kami pun nombor Ustaz bukan semua orang dia pegang pun. Lepas tu kelang kabut semua, tak terfikir nak menelpon, nak beritahu lah. Bukan apa, nak sekadar nak maklum apa yang berlaku. Saya kata macam mana, dah ajal dia kan macam tu. Saya ingatkan habis cakap tu je lah. Kemudian cerita kemudian je maskan, itu yang menjadikan saya sebab apa dia, saya pun ingat balik apa yang saya alami ataupun saya sama-sama lalui dengan Haji Yusof ni. Saya kenal dia lah sikit sebanyak. Jemaah sekian, Haji Yusof ni dia meninggal pada Allah, hari apa saya lupa, dan dia orang beritahu saya. Tapi ceritanya malam tu dia meninggal di surau lah. Dia lepas kuliah tu, sekarang PKP kan. PKP ni kalau di Desa Bakti tu suraunya kecil, kawasannya kecil. Jadi semua kenderaan, motosikal sekalipun di luar pagar. Kereta apa tak lagi. Dalam ni cuma selipar kasut je lah. Dalam kawasan pagar ni, kawasan kecil. Jadi standard dia orang, SOP-nya, lepas isyak ni ada seorang in charge bahagian lampu, semua-semua dia belakang. Jadi malam tu dia orang tak perasan. Haji Yusof ni kan dia kencing manis kan. Dia kadang kerap nak kencing bersemualah. Dia habis solat isyak semua, solat ba'da isyak, dia pergi ke tandas. Jadi hamba Allah yang pegang tugas untuk clearkan surau, belah malam dengan kunci pagar semua, dia off semua sekali kunci pagar. Lupa Haji Yusof dalam toilet. Tu dia tuan-tuan, cerita-cerita. Lupa ada Haji Yusof dalam toilet. Jadi kawan tu dengan keadaan dia tak berapa sihat, uzur dia, keluar tandas, merabalah. Mungkin sebab itu menyebabkan asbab dia lah. Dia tergelincir, jatuh, dia meninggal. Dalam di luar ada kawasan bilik air tu lah, surau berkenaan. Jatuh, dia meninggal. Sekitar jam 9 malam, lebih kurang macam tu je. Sebab isyak kita sekarang awal 8.20 kan. Lebih-lebih pun macam ni lah, 8.30, 8.40. Lepas tu solat isyak pukul 9 lah lebih kurang. Sebilik air keluar, jatuh, meninggal. Jadi ceritanya orang tak tahu. Dah bergelap, pagar dah kunci,
Di kawasan tu pun ramai orang luar. Jadi memang dia orang takut tak nak bagi orang lain masuklah bangla semua, maaf sebutlah begitu. Kan? Maknanya pendatang-pendatang yang tak dibenarkan tu tak boleh masuklah, berkunci. Gitu maksud dia. Jadi tak ada orang tahu. Akhirnya sekitar jam 12.30 1 pagi, anak arwah ni teringat ayah tak ada. Ayah dia biasa memang balik rumah, gimana lagi? Tambah musim PKP, nak gimana lagi? Tak ada, risau. Pergi report polis. Beritahu polis ayah tak balik rumah. Polis pun investigate lah. So siasat kepada anak, tanya pun tanya, dia ceritalah ayah pergi surau lah biasanya. Gimana lagi? Dia kata kalau pergi surau kebiasaannya, jom pergi surau, pergi cari kat surau. Polis ajak anak pergi cari kat surau. Sampai surau memang bawa kunci pagar, polis banyak pagar, cari dalam surau, suluh semua. Akhirnya jumpa sungguh arwah depan bilik air. Bayangkan tuan-tuan, daripada 9 malam jumpa dekat 1 pagi ataupun 2 pagi macam itulah, dah meninggal. Gitu. Jadi itu cerita arwah meninggal. Jemaah sekalian, apa saya nak kongsi tentang apa yang poin kita bincang malam ni, hadirin sekalian, jemaah sekalian, bahawa Haji Yusof ni merupakan teman setia yang menemani saya sarapan pagi setiap Ahad lepas subuh minggu ketiga, Ahad ketiga. Dia seorang je. Sebab situ tidak ada satu sistem yang mana orang ramai jemaah sarapan, tidak ada. Hari Ahad subuh kan. Jadi dialah yang volunteer. Dia kata apa? Saya nak kawan dengan ustaz, nak belajar macam-macam lah. Saya dah tua dah, dia kata. Dah lama dah pencen, tapi rasa macam jiwa ni, diri ni banyak lagi yang tak betul, yang tak sempurna, nak belajar, dia kata. Saya sambil sarapan, sambil nanya itu ni dan sebagainya. Saya kata okeylah, saya pun ada masa, bolehlah kalau saya ada hal saya beritahu. Saya free, saya boleh teman Haji pergi minum. Dia suka menanya, gitu, hadirin sekian. Jadi antara yang saya nak angkat dalam sedikit perkongsian malam ini, bahawa Haji Yusof ni dia banyak berubah lepas pencen. Banyak berubah. Dicari jalan untuk pemulihan diri dia, nak ubah diri dia daripada zaman muda yang mungkin sedikit terombang-ambing, akhirnya menemui jalan yang lebih baik, begitu. Dan akhirnya jemaah sekalian, pilihan yang dibuat ni pilihan, kita bincang soal pilihan. Allah tentukan dah segala-galanya, dia lengkap segala-galanya, macam kita juga ada tangan, ada kaki, ada akal, boleh memilih. Pilihan yang dibuat walaupun lambat, akhirnya menemui jalan kesudahan yang terbaik, husnul khatimah. Tuan-tuan, anak-anak mati kat surau, janganlah kita bincang surau depan bilik air, itu nombor 2. Dalam surau lepas solat Isyak, sempurna dah ibadat malam tu, alhamdulillah. Yang penting yang saya nak sebutnya, yang saya kenal dia berubah, arwah ni meninggal saat kemuncak perubahan. Perubahan tu pilihan. Pilihan dia nak berubah jadi baik. Allah tentukan akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang baik. Manakah yang lepas itu habis, tutup, insya-Allah taala ampunkan dia, delete dosa dia. Yang kita nak yang akhir tu meninggal sebagai hamba Allah yang soleh, meninggal di rumah Allah di surau, alhamdulillah. Jadi saya pun teringatlah apa yang dicerita dulu, sikit-sikit, apa sikit sebanyak kekurangan dia tu, banyaklah perkongsian. Saya kata alhamdulillah, Allah Subhanahu taala memilih beliau menjadi hamba-Nya yang mulia. Insya-Allah taala dengan husnul khatimah sedemikian, maka berakhirlah perjalanan beliau di alam akhirat besok dengan jannah, syurga Allah Subhanahu taala. Itu yang kita harapkanlah. Jemaah sekalian. Jadi itu yang saya nak kongsi tentang bagaimana pilihan yang ada pada kita. Maka tuan-tuan, anak-anak tapi sekian, jangan kiralah kita ni siapa kan. Kok kita katalah saya dah tua dah ustaz, rasa tak sempat dah ni. Jangan. Teruskan buat pilihan yang baik untuk kesudahan yang baik. Anak-anak yang muda-muda ni, kanak-kanak lagi ni, beruntung bertuah. Sebab apa? Dibantu oleh ibu ayah memilih jalan yang baik. Teruskan, jangan berubah sampai ke akhir hayat. Pasal apa? Kita ada pilihan untuk tentukan adakah kita akan ke syurga atau ke neraka di akhirat besok. Wallahu ta'ala wa'alam. Okey jemaah sekalian, anak-anak sekalian, demikian daripada saya untuk malam ini, pertemuan kita dalam membincangkan tajuk